Salam hormat, berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 27 Februari bersama saya, Bumawin. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini dilanjutkan berkuat kuasa Isnin ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memutuskan keputusan itu selepas menilai situasi semasa kes positif di Sarawak yang semakin meningkat. Pelanjutan PKPB di negeri ini dilaksanakan selama 14 hari sehingga 15 Mac. Manakala PKP diperketatkan bagi Sentosa Sibu telah berkuat kuasa pukul 12.30 malam tadi sehingga 12 Mac. Selain itu, JPBN memaklumkan kes kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 80 orang selepas 2 kes kematian dilaporkan semalam. 2 kes kematian terbabit melibatkan mangsa dari Betong dan Bintulu. Selain itu, jumlah kes positif COVID-19 di negeri ini terus meningkat kepada 9,119 kes apabila semalam sebanyak 250 kes baharu dilaporkan. Dalam perkembangan lain, pembukaan sesi persekolahan bagi daerah di zon merah ditangguhkan selama 2 minggu berkuat kuasa Isnin ini sehingga 14 Mac. Daerah yang terlibat ialah Kuching, Semarahan, Julau, Meradong, Sibu, Kapit, Bintulu, Subis dan Miri. Satu jawatan kuasa ditubuhkan di bawah Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak bersama Jabatan Pendidikan Negeri bagi memastikan sesi persekolahan di Sarawak berjalan lancar dan selamat. Pemberian vaksin COVID-19 kepada petugas barisan hadapan bermula semalam melibatkan 41 lokasi di Sarawak kecuali Miri, Limbang dan Lawas. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Sugambas memaklumkan proses pemvaksinan di 3 lokasi itu akan diadakan selepas mendapat bekalan vaksin pada fasa seterusnya. Dato' Ahmad Douglas ditemui pemberita pada majlis vaksinasi COVID-19 yang diadakan di Klinik Kesihatan Petrajaya Kuching semalam memberitahu fasa pertama vaksin itu melibatkan petugas barisan hadapan termasuk barisan tertinggi Kabinet Kerajaan Negeri yang layak. Beliau merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut meminta masyarakat Sarawak yang layak menerima vaksin supaya bersedia dan tidak khawatir dengan pengambilan vaksin itu. Dato' Amar berharap masyarakat terus yakin terhadap suntikan vaksin itu selepas Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menjadi antara yang terawal menerima vaksin bagi memastikan ia selamat digunakan. Inilah adalah satu contoh yang diberi kepada oleh pemimpin kita supaya beliau sendiri mengambil vaksin kerana beliau percaya ianya adalah selamat. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas pengagihan vaksin itu ke negeri ini untuk fasa pertama. Tambahnya, Kerajaan Negeri juga memberi sokongan penuh terhadap program ini dengan memperuntukkan 30 juta ringgit bagi menyediakan logistik sehingga tempoh vaksinasi selesai. Seramai 1,160 petugas barisan hadapan bakal menerima suntikan imunisasi vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech yang akan diadakan di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching hari ini. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zin Hing, 5,000 petugas barisan hadapan disasar menerima suntikan tersebut dalam tempoh 5 hari yang bermula semalam. Petugas barisan hadapan to submit all the agency, we ask from the police, we ask from the immigration, including our own, so the private hospital, private clinic. We actually had done a collection earlier on. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi antara yang terawal menerima suntikan dos tersebut bersama Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg di Klinik Kesihatan Petrajaya Kuching semalam. Sementara itu, Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Dr. Razia Muhammad memberitahu pemilihan individu untuk suntikan tersebut diberi keutamaan kepada petugas barisan hadapan yang dikategorikan berisiko iaitu lebih terdedah dengan pesakit positif COVID-19. Katanya bagi fasa pertama ini, seramai 97,000 pendaftaran bagi petugas barisan hadapan diterima oleh pihaknya namun tidak termasuk pengamal media.
saya sangat menghargai keprihatinan kerajaan untuk masyarakat di mana kerajaan sudah membeli vaksin ini, dan saya percaya tidak ada lagi kebimbangan yang amat besar dari seluruh masyarakat disebabkan oleh penyakit COVID-19 ini. Saya menyambut baik usaha kerajaan melaksanakan plan imunisasi kebangsaan COVID-19 dengan melancarkan program vaksinasi ke seluruh negara. Dalam usaha kita mencapai immunity kelompok yang disasarkan, saya sendiri sanggup dan sedia menerima vaksin. Buat mereka lawyer pun tempat semua tempat mengesak orang ulu ataupun masyarakat Punan berketan kayan kenya di jam lawyer Punan dari wak barat pun semua bala tempat doang buut dah menyuntik atau vaksin COVID-19 ini ataupun doang buut lah menunjuk barang ini selamat dan dia helanan barang ini nak kita jaga atau semua itu butuh menyuk penyakit di kenebu tepat di jalan ini. Bersua kembali. Projek saluran paip akan dibina dari kawasan feri Rambungan sehingga ke simpang Jalan Baut Lundu sebagai antara usaha mengatasi masalah bekalan air yang sering melanda Pekan Lundu dan kawasan sekitarnya. Menyatakan demikian Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, projek berkenaan yang dianggar menelan kos RM45 juta akan turut merangkumi stesen penggalak dan pembinaan tangki air baharu. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata projek tersebut yang dilaksanakan oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak dijangka mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan. Ketika ini pihak JBAB sedang dalam peringkat membuat reka bentuk sementara projek itu dan tender dijangka dikeluarkan pada suku kedua tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media berkenaan masalah bekalan air yang melanda Pekan Lundu dan kawasan sekitarnya di Kuching. Jadi dalam keadaan saya mengikut plan ditunjuk dengan saya tadi, saya cukup yakin dalam keadaan sekarang apabila plan jangka pendek ini siap boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan Jabatan Pembekalan Luar Bandar Sarawak, saya cukup yakin masalah yang dikomplain pada saya pada bulan 2 itu akan tidak berlaku lagi lah di Kampung Seling, di kampung di bandar-bandar Lundu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata, pembinaan saluran paip itu merupakan antara langkah jangka pendek bagi menyelesaikan isu bekalan air di kawasan itu. Langkah segera lain yang turut diambil ialah melakukan kerja-kerja pembersihan penapis dan penukaran pasir di loji rawatan air Lundu. Beliau turut mendedahkan bagi langkah jangka panjang Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah meluluskan peruntukan RM126 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi pelaksanaan projek-projek bekalan air bersih di Sarawak. Manakala bagi kerajaan negeri, sejumlah RM460 juta telah dicadangkan untuk pelaksanaan projek serupa di bawah rancangan yang sama. Cadangan pembinaan semula bangunan Sekolah Kebangsaan Penasu ke Tapak Baharu bakal memberi manfaat kepada penduduk kampung tersebut dan 9 buah rumah panjang. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Safi'i Ahmad berkata, cadangan itu dibuat berikutan berlakunya hakisan tanah yang teruk di tebingan sungai kampung berkenaan. Safi'i Ahmad memberitahu sejumlah RM35 juta di bawah projek rakyat telah diluluskan kerajaan negeri untuk pelaksanaan projek itu. Ini kita yakin dan percaya ianya akan memberi satu impak yang cukup baik kepada masyarakat kita luar bandar dalam melonjakkan pencapaian akademik mereka. Dan inilah menunjukkan komitmen kerajaan negeri kita. Tambahnya, pembinaan sekolah itu berkonsepkan sebuah kompleks yang dilengkapi dengan bangunan 3 tingkat melibatkan 12 buah bilik darjah, 12 unit kuartus guru selain dilengkapi dengan pelbagai kemudahan lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melawat tapak cadangan pembinaan semula bangunan SK Penasu di Daro. Dalam pada itu, Guru Besar SK Penasu Ibrahim Abang Mahmud yakin pembinaan baharu sekolah itu akan menjadi perangsang murid-murid untuk mencapai kejayaan.
Dengan pembinaan sekolah baru yang begitu canggih ini, kita mampu menjadikan anak murid kita lebih efektif, lebih progresif dari segi sasiah mereka, akademik mereka, dan yang ditekankan adalah yang paling penting adalah dari segi keselamatan. Proses tender projek ini dijangka dikeluarkan pada bulan Ogos nanti dan mengambil masa selama 2 tahun untuk disiapkan. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Sarawak merekodkan seramai 124 klien sedang menerima rawatan dan menjalani pemulihan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Kuching melalui perintah mahkamah. Menurut pengarah AADK Sarawak Wan Madihi Wan Saleh, daripada jumlah tersebut 51 klien berasal dari daerah Kuching, 22 Miri dan 19 dan berasal dari Samarahan. Dedah Wan Madihi setakat Januari lepas, ramai 1,922 orang kena pengawasan OKP di bawah seliaan AADK sedang menjalani rawatan dan pemulihan di AADK daerah berbanding dengan jumlah Disember tahun lepas iaitu 1,880 OKP. Katanya lagi, trend dadah tersebut menunjukkan isu penyalahgunaan dadah ini masih di tahap membimbangkan. Beliau berucap demikian pada majlis penutupan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 di Serian. Dalam pada itu, beliau turut memohon kerjasama setiap masyarakat untuk melindungi dan memainkan peranan dalam menjaga ahli keluarga dan komuniti daripada berhadapan dengan ancaman bahaya dadah. Paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi 27 Februari. Saudara, program imunisasi COVID-19 kini sedang berjalan. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi yang akan diberikan secara berperingkat. Terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, saya Bumawin. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.